Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuat sikit supaya apa satu dalam kehidupan kita yang utama ni yang sebab apa kita aktif, sebab apa kita bergerak, sebab apa kita melakukan suatu aktiviti itu disebabkan oleh bekalan oksigen tu sampai ke otak kita. Dan salah satu kita nak maintain supaya oksigen tu senantiasa sampai pada otak kita, kena selalu melakukan gerakan, kena aktifkan dan jangan lupa kita minum air suam lah. Ataupun air pegaga ke, air serai ke dan sebagainya. Saya yakin dan percaya rakan-rakan, sahabat-sahabat OOI saya pada hari ni banyak petua masing-masing. Air serai, air pegaga, air bawang putih dan sebagainya. Namun begitu yang pastinya kita nak cari sesuatu supaya apa? Supaya kita senantiasa aktif lah, senantiasa aktif dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita dan juga untuk UiTM. Jadi sebelum kita ke sana, saya mewakili Inka mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada pihak Urustia lah yang diketuai oleh Puan Azmah dan juga Puan Habibah yang banyak membantu kami dalam proses-proses untuk mengendalikan program-program. Dan seterusnya terima kasih kepada semua sokongan OE trainer daripada seluruh sistem UiTM kerana tidak jemu ataupun kerana senantiasa bersemangat untuk sama-sama kita turut serta dalam program kita dengan nawaitu kita, dengan niat kita untuk memantapkan diri kita dan untuk memberi bakti kepada UiTM. Jadi sabar dan tahniah saya ucapkan kepada semua, di mana kita dah mula pada tahun 2017 dan semangat tu makin lama makin melonjak. Jadi itu petanda yang baguslah, yang mana kita berada pada orang kata track yang terbaik. Jadi sebelum kita masuk pada sesi Dr. Syarul, suka untuk saya lontarkan idea supaya pagi-pagi kita dah doa, dah diketuai oleh Dr. Razul kita, koordinator SKKO kita, dan sebentar nanti kita akan dengar taklimat ataupun perkongsian ilmu daripada Ketua SKKO PM Dr. Syahrul Azam, dan seterusnya kita akan endkan ataupun tamatkan proses kita untuk hari ini, dan hari-hari lain kita akan sambung kemudian, tak ada masalah, dengan Q&A. Dan kalau boleh kami perlukan soalan-soalan ataupun kepastian yang mana kadang-kadang membelenggu diri kita, yang sedikit sebanyak memberi orang kata what we so call ketangguhan kita dalam melakukan OE, dalam melakukan penambahbaikan proses kerja di UiTM. Jadi bila mana kita melakukan penambahbaikan proses kerja, yang untungnya majikan kita yang dapat prestasi terbaik, majikan kita dan sebagainya. Jadi bukan kita buat ni untuk diri kita, bukan kita buat untuk orang lain, tetapi untuk majikan kita lah, untuk UiTM. Dan seterusnya what we so call ucapan ribuan terima kasih juga kepada Dr. Syahrul kerana sanggup menyahut cabaran kami, di mana Dr. Syahrul, untuk makluman rakan-rakan OE yang saya muliakan, Dr. Syahrul ni dilantik sebagai Ketua SKKO bermula 16 April, zaman PKP. Bolehlah kita namakan Dr. Syahrul ni sebagai Ketua SKKO PKP, zaman Perintah Kawalan berkurung dan sebagainya. Muncullah Dr. Syahrul dalam tim kami untuk sama-sama membantu. Walaupun April bersama kami, namun output yang dihasilkan, yang ditunjukkan oleh Dr. Syahrul kepada kami amat memuaskan. Dan untuk maklumat semua, Dr. Syahrul pun terlibat dalam pelbagai aktiviti di pihak fakulti dan juga universiti yang berkaitan dengan penambahbaikan proses, yang berkaitan dengan desain dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya pada hari ini, selama 2 jam ni, kita ada peluang yang terbaik untuk sama-sama kita mendengar, sama-sama kita mengambil ilmu daripada perkongsian Dr. Syahrul untuk kita guna pakai dalam what so called penambahbaikan proses di PTJ masing-masing. Cuma tujuan utama kami yang mana yang kita cuba lakarkan perjalanan OE siri perkongsian dan sebagainya atas dasar untuk kita memastikan bahawa
seluruh PTJ kita ni mampu memahami dan juga menghayati dan seterusnya melaksanakan. Kita tak nak lah kita dah buat, hayati dah faham, tapi peringkat pelaksanaan tu masih lagi terkebelakang, masih lagi tak jalan. Yang tu kita tak nak. Yang kita naknya kita bergerak bersama-sama, teamwork bersama-sama untuk memberi output kepada UiTM. Bukan memberi output kepada Dr. Syarul, bukan memberi output kepada saya, bukan memberi output kepada Inka, tetapi untuk majikan kita. Asbab kita dapat gaji, asbab kita dapat anak ramai, asbab kita boleh bagi anak-anak dan isteri-isteri kita makan, asbabnya Allah Ta'ala bagi melalui UiTM. Jadi apa salahnya kita guna sebanyak mungkin tenaga kita, masa kita untuk memberi output ataupun untuk memberi sesuatu yang baik untuk universiti. Jadi tugas kita ada 3 yang mana yang kita cuba mantapkan dari segi perkongsian kita. Yang pertama sudah pastilah kita nak jernihkan segala kekeruhan yang ada di PTJ yang mana kadang-kadang terlepas pandang, tak tahu bagaimana nak buat penambahbaikan proses. Yang kedua sudah pasti kita nak luruskan segala kekusutan yang ada. Kadang-kadang kita dah tahu dah nak buat tapi tiba-tiba tersangkut di tengah jalan. Maka nak teruskan aktiviti kita tu memerlukan daya tenaga yang besar, tindakan yang besar, last sekali kita tertangguh dan terkebelakang. Dan yang terakhirnya sudah pasti kita nak terangi segala kegelapan yang ada dalam minda kita berkaitan dengan bagaimana kita nak laksanakan penambahbaikan proses kerja di PTJ kita untuk membantu meningkatkan prestasi PTJ kita dan seterusnya melonjakkan nama UiTM. Jadi di sana ada 3 yang mana lebih kepada kalau kita tengok niat dia tu dah cantik dah tu. 3 tu nak jernih, kita nak luruskan, kita nak terangi, last sekali kita nak supaya seluruh OE PTJ kita tu dapat melaksanakan penambahbaikan proses kerja masing-masing di PTJ masing-masing dengan harapan inilah amanah kita, dengan harapan inilah tanggungjawab kita, dengan harapan inilah hasil yang kita datang kat kerja kat UiTM ni. Salah satu hasilnya kita telah membuat penambahbaikan proses kepada proses kerja yang ada di PTJ kita. Cuma saya nak kongsi 3 ciri yang mana yang menyebabkan kita ke belakang sebelum kita serah kepada PM Dr. Syarul untuk taklimat yang seterusnya, di mana saya nak sebut 3 benda ni. Saya pun ada untuk ketiga-tiga ni, cuma sebagai manusia biasa kita kena ada mujahadah dalam diri kita untuk kita senantiasa melakukan penambahbaikan, personal development. Bukan proses je kita nak kena tambah baik, diri sendiri pun nak kena buat penambahbaikan. Apa 3 tu? Yang pertama ni, 3 ni adik-beradik 3 beradik ni. Tapi yang sulung sekali ni yang paling tough lah. Dan yang bonsu yang nombor 3 tu yang paling ringan. Namun begitu yang saya cakap ni untuk kita renung, untuk kita masukkan dalam hati kita, untuk kita bertindak. Bukan sekadar untuk kita dengar, bukan sekadar untuk kita mengisi masa lapang kita, nak tunggu 3 minit lagi ni untuk dengar Dr. Syarul. Cuma saya nak cerita ni, dan saya pun sebenarnya ada lah ketiga-tiga ni. Cuma kita senantiasa melawan lah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Abang Long yang pertama ni yang kita nak kena jangan biar ada dalam hidup kita, malas. Yang kedua, adik sikit daripada malas, bertangguh kerjanya. Dan yang 3, yang paling bonsu sekali, kerja sambil lewa. Kalau kita ada 3 ni, kalau kita ada, kita terkebelakang. Kalau organisasi itu ada, organisasi itulah terkebelakang. Kalau anak kita ada 3 ciri ni, anak kita lah terkebelakang berbanding dengan anak orang lain dan sebagainya. Dan terkebelakang tu dua-dua lah. Dua-dua. Dunia pun kita terkebelakang, akhirat lebih-lebih lagi lah kita terkebelakang. Cuma yang detail pasal 3 tu mungkin saya perlu daftar dengan Azmah lah untuk sesi orang kata tazkirah pagi Jumaat ke dan sebagainya untuk sama-sama kita renung. Cuma pada pagi ni kita nak dengar perkongsian daripada PM Dr. Syahrul Azam berkaitan dengan bagaimana kita nak laksanakan OE kita, bila sebut cabaran, kat mana cabaran dia, bagaimana kita mengatasi cabaran, dan kita ada sampel penambahbaikan yang kita telah laksanakan di Inka. Banyaklah, cuma kita tunjuk satu saja nak memberi gambaran yang mana seolah-olahnya penambahbaikan ni bukan suatu benda yang rumit, semua orang boleh buat. Cuma masalah kita 3 tadi itulah.
kita tak tahulah kita ni Abang Long ke, Angah ke ataupun Pak Usu. Tiga tadi tu. Tiga tadi tu. Yang tiga tadi tu saya dapat petua tu daripada Ustaz Amin. Di mana kalau kita ada tiga ciri ni memang kita terkebelakang sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya rasa sekadar itu saja kata ala-aluan ataupun saya tak pastilah ni dah jadi kata ala-aluan ataupun benda-benda lain. Cuma nak pastinya itulah program kita dan sedikit sebanyak kami perlukan soalan daripada rakan-rakan OE yang saya muliakan dan soalan tersebut akan dijawab oleh Dr. Syarul, Dr. Razul, Azmah dan juga Puan Habibah. Dan saya ada program lain pada pukul jam 11 nanti, jadi mohon maaf saya akan mengundur diri dalam jam 10.45 ataupun 10.30. Namun begitu soalan-soalan yang ada pada 12 nanti tu saya akan ambil dan saya akan cuba jawab melalui Google Meet ataupun Webex dan kita akan buat jawapan melalui online dan kami akan sharekan kepada seluruh OE trainer kita untuk sama-sama kita menghayati, sama-sama kita fahami dan yang terakhir kita dah hayati, kita dah fahami, kita amalkanlah, kita buat pelaksanaan penambahbaikan proses di PTJ kita untuk kita mendapatkan hasil. Mana mungkin kita ada semua tapi kita tak ada tindakan, maka hasilnya pun tak ada lah. Cangkul dah ada dah, cangkul, parang, tajak semua ada, tapi kita tak cangkul, kita tak melibatkan proses cangkul dan sebagainya, jadi mana mungkin kita boleh bercucuk tanam. Kalau kita zaman Aedes kan ni, zaman Aedes dah ubat nyamuk tu kita dah beli dah, spray Fumagilla ke, Rexet ke dan sebagainya. Cuma tak ada action untuk kita tekan dia punya button dia tu untuk what we so call untuk mematikan nyamuk-nyamuk yang ada di keliling kita. Jadi samalah dengan proses OE kita ni, dah ada knowledge, dah faham, jadi jangan lupalah kita laksanakan apa yang kita ada untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan universiti, untuk kebaikan PTJ dan juga last sekali untuk kebaikan kita lah. Kebaikan kita tu sudah pastilah amanah kita dah buat. Jadi baik tu dapatlah kat kita, insya-Allah. Kebaikan yang kita buat akan kembali kepada kita akhirnya. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini segala hormatnya menjemput Dr. Syarul Azam Abdullah untuk menyampaikan taklimat, dan kepada para peserta mohon terus kekal berada di sini. Sekarang kita dah ada 115 orang peserta. Jadi sebarang pertanyaan boleh dimasukkan di ruangan chat ataupun boleh diajukan semasa sekitar jam 12.30 tengah hari nanti. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Syarul Azam Abdullah. Terima kasih. Nama saya ialah Syahrul Azam bin Abdullah. So boleh panggil saya Syahrul ataupun Azam, mana-mana pun boleh. Okey, hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan pelaksanaan kecemerlangan operasi. Okey, di PTJ masing-masing. Seperti yang kita sedia maklum, kita dah minta untuk setiap PTJ untuk buat penambahbaikan 6 proses kerja untuk tahun ni. Okey. Jadi untuk khusus siri 1 kat sini, khusus siri 1 kecemerlangan operasi siri 1, kita nak harapan dia supaya semua selepas ni boleh buatlah 6 proses kerja tu. 6 proses kerja tu hari ni kita nak tunjukkan bahawa benda tu ialah taklah sesuka yang kita fikirkan, dan yang kedua ialah benda tu boleh buat, doable. Kalau rasa lepas bengkel ni rasa masih sukar, saya kena pergi kursus balik lah. Kan? Okey. Yang pertama sekali yang kita rasa susah OE ni, sebab kita biasanya confuse antara OE dan juga KIK. Okey. OE dan juga KIK. Kalau OE ni kita fokus pada proses. Sebenarnya kalau kita fokus pada proses, benda yang ada ciri-ciri proses ni ialah kita kena ada carta ahli. Semua benda yang kita nak buat dalam OE ni perlu ada carta ahli. Jadi kalau nak penambahbaikan carta ahli tu bukan lebih mudah kan? Sebab kita boleh pinpoint masalah tu kat mana, kita nak tambah baik kat mana. Proses daripada proses tu, step yang keberapa yang kita nak tambah baik. Jadi sebenarnya kalau dari satu segi, OE ni lebih mudah lah. OE ni lebih mudah sebab kita dah ada carta ahli, kita dah ada proses 1, 2, 3, 4 sampai 10 contohnya. So kita cuma tukar, contohnya tukar proses
step yang keempat ataupun buang proses yang kelima. Jadi bergantung pada output yang kita nak tengok, kita buat proses penambahbaikan pada proses tersebut, pada proses. Kalau KIK ni dia lebih pada innovation, proses penambahbaikan, ada juga proses yang ditambah baik yang masuk KIK. Tapi bukan semua KIK itu boleh masuk dalam OE. Okay. Jadi saya rasa berbanding antara KIK dengan OE ni, sebenarnya OE ni proses, sebab kita dah ada step dia, kita daripada step tu kita dah boleh pinpoint kat mana yang kita nak tambah baik. Okay. Jadi sebenarnya lebih mudah lah. Kenapa kita perlu buat OE ni? Kepentingan dia, kepentingan OE ni yang pertama, dia ada, kalau kita tengok kat situ dalam slide tu ada 5 lah. Prestasi PTJ, penjimatan masa, penjimatan kos, penjimatan tenaga kerja dan bahan, kepuasan pelanggan. Di antara kelima-lima ni kalau kita tengok, yang paling penting sekali ialah 2 lah. Prestasi PTJ dan juga kepuasan pelanggan. 2 benda ni, kalau prestasi kita bagus, pelanggan setuju, saya rasa yang tu kita dah solve dah problem. Kan? Okay. Biasanya, bila ada kepuasan pelanggan meningkat ni, biasanya dia akan datang sekali dengan penyibatan, sama ada penyibatan bahan, penyibatan kos ataupun penyibatan masa. Makin cepat makin bagus kan, makin murah makin bagus. Jadi biasanya dia akan berkaitan, tapi tak semestinya lah. Ada yang masa lebih lama ataupun kos dia lebih meningkat, masa lebih cepat. Tapi yang paling penting sekali kita nak prestasi meningkat, kepuasan pelanggan. Semua ni bergantung pada carta alih, patah balik kita tadi, pada carta alih tadi. So ada 5 benda ni yang kita nak fulfill. 5 benda yang kita nak fulfill. Okay. Kalau ada tak betul, mungkin boleh beritahu saya lah. Okay. So, yang penting-penting kita kena ingat kepuasan pelanggan dengan prestasi PTJ. Okay. Untuk tahun 2020, sebanyak 116 proses yang telah didaftarkan. Okay. 116 proses yang telah didaftarkan. Daripada 116 tu, 37 proses untuk penambahbaikan yang dah buat lah. Penambahbaikan yang dah dibuat. Dalam 37 ni, daripada 12 fakulti, 12 PTJ, okay, daripada fakulti seni lukis, seni reka 7, fakulti sains gunaan 6, fakulti muzik 6, IPSIS 5, cawangan Terengganu 3, farmasi 2, cawangan Kedah 2, cawangan Pahang 2, cawangan Sarawak 1, pengurusan perniagaan 1, PITA 1, komunikasi dan pengajian media 1. Okay. So kita ucapkan terima kasih kepada 12 PTJ ni yang sangat-sangat proaktif, dan juga ada 79 lagi daripada PTJ-PTJ yang lain, dan juga kalau ada lagi yang tak ada, boleh didaftarkan. Okay. Jadi semua kita ucapkan terima kasih dan tahniah. So macam biasalah, terima kasih daun keladi kan. Okay. Kalau boleh tambah lagi untuk operasi proses kerja yang lain. Okay, insyaAllah yang lain-lain tu boleh tambah baik. Saya rasa semua dah ada, cuma nak masukkan saja. Yeah, insyaAllah semua boleh. Okay. Macam mana kita nak laksanakan OED PTJ? Okay, yang ni yang banyak kita dah buat, kita nak laksanakan, kita dah tahu apa yang kita nak buat, tapi macam mana nak dilaksanakan. Ada 6 checklist lah. Ada 6 checklist untuk pelaksanaan OED PTJ. Okay. Yang pertama, tubuh pasukan. Yang kedua, bidang tugas. Yang ketiga, latihan. Yang keempat, pemantauan. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, penghargaan. Okay. Antara yang mana yang banyak yang sangkut, yang tak dapat buat OE, bukan tak dapat laksanakan, tak dapat mulakan pun OE, sebab kita semua tertumpu pada one man show. Kalau buat kerja seorang, dengan banyak kerja-kerja tas-tas yang lain yang nak dibuat, akhirnya tertangguhlah. Prioritinya kita belakang. Okay. Jadi yang penting sekali, kita kena tubuh pasukan. Okay. Nak tubuh pasukan nanti kita akan tengok selepas ni lah. Okay. Biasanya setiap proses tu kita tubuh satu pasukan. Lebih cepat kan? Kalau satu proses, satu pasukan, untuk fokus pada satu proses kerja,
Dalam pasukan tu ada 5-6 orang, kita fokus pada satu kerja je, saya rasa benda tu boleh cepat. Yang pertama sekali yang kena buat ialah tubuh pasukan. Bila kita tubuh pasukan, yang kedua ialah setiap ahli dalam pasukan tu kena tahu tugas-tugas bidang tugas masing-masing lah. Kan? Kita tak nak yang ramai general daripada tenteranya. Okay. Jadi kalau bila dah tahu tugas masing-masing, so kita dapat berjalan dengan lebih efisien lagi. Okay. Macam mana nak tahu tugas masing-masing tu? Saya rasa PTJ kena bagi latihan kepada semua ahli pasukan. Yang tu PTJ yang kena bagilah. Okay, PTJ bagi pada latihan pada ahli pasukan supaya dapat knowledge dan juga supaya bersedia faham dan bersetuju untuk tahu apa yang nak dibuat. Okay. Jadi latihan dia yang pertama supaya dia faham apa yang nak dibuat dan dia tahu apa yang perlu dibuat. Yang keempat, bila dah dibuat, so PTJ kena buat pemantauan lah. Bila buat pemantauan, kena minta progres daripada ahli pasukan dan juga untuk proceed kepada pelaporan. Okay. Kemudian yang seterusnya penilaian. Daripada pemantauan tu kita nilai dan kita perbaiki apa-apa yang dah dibuat oleh pasukan. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang pertama sekali kita kena ada pasukan, sekurang-kurangnya ada 6 pasukan lah sebab kita minta untuk dibuat improvement untuk 6 proses kerja. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 6 pasukan untuk fokus pada proses kerja tersebut. Yang keenam, yang ni yang banyak yang terlepas pandang lah PTJ untuk bagi penghargaan. Macam mana bentuk penghargaan tu bergantung pada PTJ lah. Okay, penghargaan supaya dapat boost moral. Kan? Kalau buat kerja semua tak dapat moral, tak dapat apa-apa semua, akhirnya semua orang akan tolak lah. Okay, boleh ya? Okay, kita tengok pada pasukan dan bidang, bila kita tengok pada pasukan dan bidang tugas masing-masing, okay, kita tengok ada 4 orang lah. Bukan 4 orang sebenarnya. 4 jawatan. Yang pertama, HOD ataupun ketua PTJ. Okay. Ketua PTJ tugasnya untuk endorse, okay, buat tanda tangan pada semua data-data dan dokumen. Okay. So, jadi ketua PTJ kena kenal pasti dan pilih proses dengan nasihat daripada ketua unit kualiti dan juga OE trainer. Ketua PTJ juga atas nasihat KUK dan juga OE trainer untuk tubuhkan pasukan kecemerlangan excellent team. Okay. Kemudian dia kena pastikan data dan penambahbaikan dikemas kini serta yang paling penting sekali kena komit dan juga bagi support pada ahli pasukan. Bawah daripada ketua PTJ ialah ketua unit kualiti. Ketua unit kualiti ialah membantu bernasihat untuk mengenal pasti dan pilih proses kerja. Okay, bila dah dia juga kena tugasnya untuk bantu tubuhkan excellent team lah. Okay. Dia bertugas sebagai ketua pada excellent team untuk dan melatih ahli dia. Okay, pastikan data dan proses dan sahkan data-data tersebut untuk dimasukkan dalam pelaporan. Okay, proses kerja ditambah baik, didaftar. Semua ni yang penting ialah komitmen dan juga support. Okay. Bawah daripada KUK ialah OE trainer lah. OE trainer akan membantu KUK untuk kenal pasti proses tubuh pasukan dan juga pilih data. Dalam semua ni, ketua PTJ, KUK, OE trainer ni semua dia ada. Yang mungkin belum ada ialah ahli pasukan lah. Okay. Ahli pasukan ni sebenarnya yang paling penting sekali. Sebab dia yang akan bekerja. Dia akan bekerja. Sebab tu kalau kita minta tadi, satu proses kerja, satu pasukan. Satu proses kerja, satu pasukan. Supaya tak rasa terbeban. Biasanya yang kita ada praktiskan ni banyak yang proses tu terlalu dijaga oleh seorang, OE trainer ataupun KUK je. Jadi kalau dia nak buat 6 pelaporan, 6 kita nak buat kawalan semua 6 proses tu, beban. Okay. Jadi yang paling penting ialah ahli pasukan yang kena buat. Ahli pasukan ni mungkin di antara 3 hingga 4 orang. 3 hingga 4 orang.
So jadi macam mana kita nak pilih ahli pasukan? Tugas ahli pasukan ni ialah untuk membuat kerja lah. Buat analisa, buat pengukuran, kenal pasti, betulkan nilai, kemudian buat penambahbaikan, plan untuk penambahbaikan dan juga ambil data. Daripada data dia akan serahkan kepada OE dan ke UK untuk disahkan dan ditandatangan oleh Ketua PTJ. Yang paling penting ialah ahli pasukan kat sini. Okey. Jadi macam mana kita nak pilih ahli pasukan? Yang pertama sekali caranya ialah sama ada kita buat konsepnya ialah last in first out lah. Jadi paling baru masuk dia kena. Yang tu biasa kan. Yang junior-junior kena jadi ahli. Ataupun kita secara sukarela lah, ada ahli-ahli kita yang berminat untuk nak join pada OE ni, nak buat melaksanakan pun boleh. Ataupun yang ketiga ialah secara paksa rela. Kita dah pilih dia kan. Macam mana kita nak pilih ahli, nak pilih dia? Dia boleh juga kita buat reverse. Sama ada kita pilih ahli dulu dan juga kita pilih proses, ataupun tiga tadi ketua HOD, KUK dan juga OE trainer ni dah identify proses yang nak ditambah baik. Kemudian owner pada proses tersebut menjadi ahli. Siapa yang terlibat dengan proses tersebut menjadi ahli. Boleh juga macam tu, sama ada kita buat ahli dulu, kemudian pilih proses, ataupun kita dah identify proses, kemudian kita pilih ahli. Bolehlah dua-dua kita boleh macam tu. Okay. Yang mana yang PTJ tu rasa lebih mudah. Sama ada kita pilih ahli, kemudian kita cari proses, ataupun pilih proses untuk cari ahli. Okay. Yang paling penting ada pasukan lah. Yang paling penting ada tim. Okay. Satu proses kerja, satu pasukan. Okay. So proses untuk nak buat pemilihan proses kerja, okay, tadi kita tengok untuk melaksanakan ada 6 checklist. Tubuh pasukan, bidang tugas, latihan. Bila kita dah checklist tu dah ada, okay, untuk nak prosedur dia. So pasukan tadi, pasukan OE, so saya campurlah kat sini. Kalau kita masuk pasukan kecemerlangan operasi jadi pasukan KO kan. So kita kata pasukan OE kat sini, bila dia ada kenal pasti dan pasukan dia dah lantik, pasukan tu berkomunikasi untuk nak pilih proses. Ataupun yang tadilah, kita proses dah ada dan pasukan tu untuk nak pilih proses, identify masalah dalam proses tersebut dan juga kita merancang strategi apa untuk kita buat penambahbaikan. Okey, merancang strategi untuk buat penambahbaikan. Okey. Step yang kedua, kalau kita ikut tadi, sama ada kita pilih proses ataupun pilih ahli dulu. Kan kata kalau kita dah pilih ahli, okey, step yang kedua kita nak pilih proses kerja. So macam mana kita nak pilih proses kerja? Yang pertama ialah kita kumpul semua proses-proses kerja di PTJ. Macam mana kita nak dapat proses kerja tersebut? Semua benda yang kita buat mesti ada proses kan? Jadi semua benda tu kita boleh ambil. Semua proses kerja yang ada, yang wujud di PTJ tu kita boleh kumpulkan. So mana kita nak dapat? Daripada manual quality. Ataupun hampir keseluruhan proses tu dah didaftar pada OPIR. Boleh tengok dalam OPIR juga. Okey. Jadi bila kita dah ada proses kerja, kita dapat daripada manual quality tersebut, semua benda yang kita dah buat di PTJ ni mesti ada proses dia. Mesti ada catatan alih dia. So kita daripada semua proses kerja tersebut, kita senaraikan output untuk setiap proses. Okey. Kita senaraikan output untuk setiap proses. Tujuan kita buat senarai output untuk setiap proses ni supaya yang pertama kita dapat identify yang mana proses kerja yang bagi impact pada PTJ kita. Okey, yang paling besar lah. Okey, jadi kumpul proses tu, kalau proses dah ada kita tak perlu buat proses. Proses dah ada, kita cuma susun priority proses tersebut berdasarkan pada output. Okey. Kemudian yang ketiga ialah mengenal pasti KPI PTJ. Yang ketiga ialah mengenal pasti KPI PTJ. Okey. Setiap PTJ ada KPI dia. So, yang ni berdasarkan perbincangan di antara yang tiga tadi, ketua PTJ, ketua unit quality dan juga OE trainer.
So berdasarkan perbincangan, kita kenal pasti KPI PTJ ni. Okay. KPI PTJ ni kita boleh dapat daripada aduan pelanggan. Yang 7 tu kan, prestasi PTJ, objektif kualiti, amanat VC, perancangan strategik, UiTM, strategi UiTM 2025, laporan penemuan audit, risiko semasa dan lain-lain. So daripada KPI tersebut kita tahu apa yang PTJ nak achieve dan juga apa proses yang kita dah ada dalam nombor 2 tadi. Kita proses dah ada dan juga nombor 3 ni apa KPI dia. Bila daripada 2 dan 3 kita petakan proses kerja dan juga KPI. Proses kerja dan juga KPI. So 2 petakan ke 3. Tujuannya kita untuk proses nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 ni, tujuannya supaya kita nak pilih proses kerja untuk kita tambah baik. So kita dah minta 6, so kita nak pilih 6 proses kerja untuk kita tambah baik. So daripada output nombor 2 tadi dan juga KPI PTJ nombor 3 ni, so kita mapkan, so kita dapat identify proses mana yang kita nak tambah baik. Jadi antara ciri-cirinya ialah proses kerja yang kita akan pilih ialah yang selalu kita yang utama, selalu guna pelanggan ramai, impak besar, cepat dan selari dengan fungsi PTJ. Jadi tujuan 2 proses step 2, 3, 4 ni ialah kita nak pilih yang paling penting lah, paling utama. Yang paling utama. Itu yang kita penting untuk proses PTJ. Kalau kita dah ada 2, 3, 4 kat sini, so macam saya kata tadi, kalau kita dah buat 2, 3, 4, sama ada kita dah daripada nombor 4 ni kita dapat identify proses kerja, kita lantik nombor 1 balik, lantik tim, ataupun kita lantik tim, kemudian 2, 3, 4. So proses dia boleh jadi 2, 3, 4, 1, ataupun 1, 2, 3, 4. Okay, yang paling penting yang tu lah. Jadi bila kita dah ada proses, okay, bila kita dah ada proses kerja yang kita nak tambah baik, so pastikan yang kelima ialah buat kajian awalan lah. Buat kajian awalan. Okay. Yang ni ialah kita nak ukur proses tu, proses kerja yang current. Proses peta dan ukur prestasi proses kerja semasa. Okay, jadi kita proses kerja semasa. Yang kita ukur tadi yang 5 yang pertama tadi. Okay. Ataupun dalam OP kita ada. Kita nak tengok berdasarkan masa, kos, bahan. So kita nak ukur yang tu. Jadi kita dapat daripada maklum balas pelanggan, analisa data, proses kerja semasa. So kita dapat ukuran kat sini. Jadi yang current kat situ, nombor 5 ni ialah kajian awalan. Kita nak tahu, contohnya katakanlah kita dah buat, yang paling senang kita tengok masa lah, masa. So kita dah buat dah, kita dah ada satu carta alih. Carta alihnya proses A, current carta alih untuk proses A 1 sampai 12 dia punya proses dia. Okey. Katakanlah daripada situ kita tahu, kita dapat kira masa dia berapa, kos dia berapa. Okey. Katakanlah proses A ni yang akan bagi impak yang besar kepada PTJ. So kita daripada carta alih yang kita dah ada 1 hingga 12 ni, kita boleh identify kat mana kita perlu kurangkan. Ataupun kalau kita nak kurangkan kos, kat mana kita kurangkan. Kalau kita nak kurangkan masa, kat mana kita nak pendekkan. Semua ni mesti berdasarkan pada evidence. Mesti berdasarkan pada evidence. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita buat penambahbaikan, kita buat kajian awalan dulu. So kita ukur prestasi semasa. Kita ukur prestasi semasa. Jadi yang prestasi semasa ni yang kalau kita perhatikan berdasarkan laporan daripada 2017, 18, 19, kita tengok yang ni yang banyak yang tak ada lah. Yang ni yang banyak tak ada. Sebab apa? Bila kita tak boleh nampak, berapa penambahbaikan dia, berapa persen pengurangan kos, berapa persen penjimatan masa. So kalau tak ada daripada datum dia, so macam mana kita nak compare kan? So, yang penting ialah kita ada yang current. Daripada current tu kita tahu isu berdasarkan maklum pelanggan dan sebagainya. Daripada situ kita dapat tahu, dan juga sebab dia carta
carta alih, kita tahu mana nak ditambah baik. Kat mana kita nak cepatkan, kat mana kita boleh jimatkan. So daripada yang penting pertama sekali yang current ni. Kita data yang current ni yang kena ada. Okay. Data ni perlu masuk dalam OP lah. Perlu masuk dalam OP. Okay. Jadi jangan buat yang dah ditambah baik. Yang belum ditambah baik pun kita kena ukur juga. Sebab tu kita nak ada sebelum dan selepas tu. Okay. Semua data-data bila kita dah masuk perlu sebelum dimasukkan perlu tanda tangan daripada HOD ataupun ketua PTJ. Okay. Kalau tak ada tanda tangan, so saya rasa kalau tengok yang lepas-lepas banyak yang dokumen yang hantar tanpa tanda tangan. So maksudnya proses tu dibuat secara illegal lah. Secara illegal. Jadi kalau dah ada tanda tangan maksudnya ketua PTJ, HOD dah endorse bahawa proses kerja dia macam ni. So kita tanda tangan. Semua dokumen ditanda tangan. Bila kita dah dapat kajian awalan kat situ, apa yang nak ditambah baik, macam mana nak kat mana nak tambah baik, kita dah tahu berdasarkan pada carta alih kita. Daripada carta alih kita dah tahu dah kat mana main dia, isu dia kat mana. Kita dapat detect. Kan? Jadi sebenarnya taklah kita kena fikir benda baru. Tak perlu fikir proses baru. Kita dah ada proses dia, cuma kita nak identify kat mana je isu dia. Kat mana? Kalau ada bottleneck tu kat mana? So, bila kita dah ada yang tu, kita dah ada proses, kita dah ada prestasi dia, so kita dah dapat identify kat mana kita nak tambah baik. So kita pergi yang keenam ialah kaedah penyelesaian. Kita fikirlah kaedah penyelesaian dia. Macam mana nak selesai? Ada macam-macam cara tu bergantung pada apa yang team members selesa lah. Boleh jadi Six Sigma, boleh jadi Pareto, boleh jadi Lean, boleh jadi Cause and Effect, boleh jadi Value Stream, boleh jadi Team Based Problem, boleh jadi Check and Balance. Apa-apa cara, yang penting kita nak tahu. So daripada proses tu ada penyelesaian, daripada carta alih 1, proses kerja 1, bertukar menjadi carta alih 2, proses kerja 2 lah. So tu tambah baiknya. So daripada 1 menjadi 2, dan kita dah identify lah kat mana yang dah tambah ada. Tak semestinya kalau ada 10 step dalam carta tu kita nak buang jadi 9, bukan. Bertambah pun boleh jadi. Tambah step boleh jadi. Janji kita boleh mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan prestasi PTJ. Okey. Dan yang mana secara tak langsung biasanya kita akan dapat jimatkan kos tambahan, kita akan jimatkan masa dan satu lagi tadi. Okey, kalau bila kita dah dapat, yang kedua ialah kita buat carta alih yang baru lah. Kita dah ada yang baru kan? Kat mana penambahbaikan tersebut? Okey, bila kita dah tambah baik, kita nilai dan nilai proses kerja yang dah ditambah baik tadi. Okey. Bila kita dah nilai proses kerja yang tambah baik, sebenarnya kita proses ni, nombor 6 ni, ialah ulangan daripada nombor 5, kajian awalan tadi. Daripada proses tu, kita ulang balik yang 5, kita ukur balik prestasi dia semua, kemudian kita tengok. Kalau ada penambahbaikan, kita tukar lagi. Kalau dah okey, dah ada penambahbaikan yang so yang ni semua dokumen-dokumen perlu jangan lupa kita masukkan dalam OPIR. Jadi yang ni nombor 6 ni ialah jadi selepas lah. Nombor 5 sebelum ataupun semasa. Yang sekarang nombor 6 ialah selepas penambahbaikan. Jadi kita akan compare kat situ. Okay. Cuma kalau kita tengok yang data yang lepas-lepas, bukan semualah. Banyak data-data yang hantar dekat kita. Kita tengok dia bagi penambahbaikan, cuma dia tak tunjukkan macam mana dia ukur penambahbaikan tu. Jimatkan masa daripada 10 jam menjadi 5 jam. Tapi tak ada pengukuran bahawa daripada 5 jam jadi 10 jam. Okey. Daripada 5 jam. Daripada 10 jadi 5 jam. Ataupun jimatkan kos daripada 10,000 jadi 8,000 contohnya. So macam mana pengukuran dibuat, macam mana evidence, yang tu banyak yang tak dimasukkan.
Okey, kalau ada soalan boleh interrupt pada bila-bila masa. Jadi daripada proses 1 sampai 6 tadi, yang penting sekali kita kata, kita ambil, kita cari, kita kumpulkan, pilih satu proses, kemudian ada tim tersebut, satu tim, satu proses. Satu tim, satu proses. Kita tak perlu nak create prosedur, proses kerja baru. Kita tambah baik proses kerja yang dah setia ada. Jadi insya-Allah benda tu kalau kita rasa fikir macam tu, tak membebankan lah. Proses kerja yang setia ada ni, saya rasa insya-Allah ada banyak ruang-ruang untuk kita tambah baik. Kalau kita tengok balik, biasanya kita fikir macam ni lah. Apa benda yang boleh memudahkan kita? Apa benda yang boleh memudahkan kita? Macam mana kita nak memudahkan kerja kita berdasarkan prosedur. Jadi kita ikut prosedur, tapi kerja tu menjadi makin mudah bagi kita dan juga bagi pelanggan. Bagi kita dan juga bagi pelanggan. Okay, jadi kita ada proses tu dah ada, dah wujud, kita just tambah baik saja. Kita tak perlu fikir macam mana kita nak create proses baru, yang itu boleh jadi juga, boleh ada. Tapi dalam kebanyakan kes, kita just ambil satu proses yang kita guna dan kita banyak terlibat, yang bagi impact pada PTJ, kita ambil proses tu, kita tengok daripada step tersebut, apa dia punya aduan pelanggan, kita tambah baik. Jadi senangnya ialah proses kerja ni kita fikirkan untuk memudahkan kita dan memudahkan pelanggan. Kalau kita fikirkan untuk OE ni untuk nak buat yang baru, kita fikir pasal pelaporan, kita akan rasa terbeban lah. Kita cuma fikir OE ni kita nak buat supaya nak memudahkan kita, supaya kita senang, pelanggan pun senang. Okay, jadi kalau kita dah ada proses yang dah ditambah baik, kemudian kita ukur balik lah. Kita ukur balik kos, masa, semua tu, kepuasan pelanggan. Bila kita dah ukur yang tu, kita kena pastikan yang tu lebih baik lah daripada yang current. Kalau dia dapat negatif, so mesti ada ruang lagi. Kat mana sebenarnya isu dia. Okay. Jadi saya ingat kalau yang itulah, kalau satu tim, satu proses kerja, insya-Allah tak membebankan. Bila tak membebankan, saya rasa semua orang boleh buat. Yang penting sekali, semua orang boleh buat, semua orang faham kenapa nak dia buat. Kenapa nak dia buat. Okay. Kita rasa beban sebab kita anggap bahawa semua yang kita nak buat ni, 6 ni ialah sama ada OE trainer yang nak kena buat semua. Okay. Dan juga kadang-kadang yang kita pilih tu proses kerja yang kita tak biasa, kita tak terlibat, ataupun proses untuk nak buat tu bila orang tu dah pergi ke tempat lain dan sebagainya, tak ada siapa yang faham proses-proses tu. Okay. Jadi kalau kita ada tim, insya-Allah semua proses tim tu boleh faham, dan satu proses kerja satu tim insya-Allah mudah. Okay. Okay, nombor 7 ialah output lah. Bila kita dah dapat penambahbaikan, insya-Allah kita akan pelaksanaan proses kerja tu akan jadi lebih baik dan lebih mudah. Okay. Yang kedua ialah staff lah, staff yang lebih terlatih dan lebih berpengetahuan tentang proses kerja. So bila yang ke-8 yang ni berkaitan lah impak dia, proses yang kritikal kepada kualiti akan ditambah baik. Okey. Yang kedua ialah kepuasan pelanggan. Yang ketiga ialah proses tu akan jadi lebih efisien, efektif dan juga lebih cost efektif. Kalau kita tengok kat sini, target kita yang paling penting ialah kita nak untuk kepuasan pelanggan dan juga untuk kita nak tingkatkan prestasi PTJ. Okey. Semua nilai ni kita tak perlu fikir pasal semua proses kerja. Untuk tahun 2020 kita fikir 6 saja. 6 proses kerja saja yang mana yang kita rasa kritikal berdasarkan analisa kita, berdasarkan perbincangan dalam tim, yang mana proses yang kritikal kepada kualiti kita tambah baik. Okey. Jadi proses kerja dalam OE ni ialah kita nak tukar proses je. Tambah baik proses, bukan tukar, tambah baik proses. Saya harap yang tu
Yang tu je. Sebenarnya yang kita nak bagi tahu pada hari ni. So kalau rasa susah lagi boleh bagi tahu, nanti kita akan fikirkan macam mana untuk memudahkan. Okay. Yang penting sekali kena ada team. Kalau kita tengok nama tu macam kalau kita tengok yang record-record yang lepas-lepas, team yang sama buat semua proses. Memang susah, memang rasa terbeban lah. Rasa terbeban lah. Jadi kalau team tu satu proses kerja, satu team, dan proses kerja tu kita tak fikir pasal proses yang baru, kita just tambah baik proses-proses dia, insya-Allah semua tu mudah. Okay. Kita jangan fikir pasal yang ni untuk OE, untuk kecabalangan operasi untuk dapat award ke apa, yang tu insya-Allah kalau kita follow betul-betul insya-Allah dapat. Cuma kita fikir macam mana kita nak mudahkan supaya kita dapat capai kepuasan pelanggan, kita senang, pelanggan artis senang, macam mana kita proses tu kita nak tambah baik. Rasa yang tu. Untuk carta alih, yang ni contoh. Contoh kita dah buat, yang ni yang Inka dah buat. Yang ni ialah salah satu contoh yang kita ada carta alih proses penilaian penambahbaikan proses kerja. Okey. Jadi, di proses kerja yang pertama mesti ada carta alih. Sebab proses kan. Kalau kita tengok yang hantar-hantar yang lepas-lepas ni, sebab dia dah hantar ke IK, dia masuk je ke OE. Jadi kadang-kadang dia tak ada impact. So kat situlah. So kalau kita tengok yang ni implement, proses ni kita implement 2017 dan 2018. So yang pertama, kalau kita tengok step dia, sistem, login sistem dan cetak semua dokumen untuk penambahbaikan proses. Kemudian penilaian proses peringkat pertama, untuk semakan dokumen peringkat pertama. Kalau dokumen tak lengkap, kita simpan untuk rekod. Dan mana-mana dokumen lengkap, kita proceed kepada pembahagian proses mengikut kategori. Okay. Kemudian cetak dan filekan proses kerja. Bila dah cetak, filekan proses kerja, kemudian kita buat lantikan pada penilai untuk penilai OE. So bila dah nilai OE, buat aktiviti penilaian proses kerja peringkat kedua. Kemudian yang seterusnya ialah susun proses kerja mengikut markah. Kemudian buat penilaian proses kerja, penilaian akhir oleh Naib Chancellor. Yang seterusnya ialah kita hantar dokumen penilaian akhir Naib Chancellor untuk membuat penilaian dan penentuan pemenang. Lepas tu dokumen dikembalikan pada pihak Inka untuk pengumuman semasa simposium kecabalangan operasi. Kemudian selesai. Dalam sini, tempoh masa yang diambil ialah 13 hari bekerja. 13 hari bekerja. Bila kita review balik, bukan masalah 13 hari bekerja ni yang menjadi masalah yang besar kepada kita. Okay? Ada dua masalah yang besar bahasa isu pada carta alih kat sini. Okay? Yang pertama sekali ialah kat sini. Yang pertama sekali ialah penilaian proses kerja pertama. Okay? Dan juga penilaian proses kerja kat sini. Okey, yang paling penting kat sinilah. Semua proses-proses kerja yang dah dihantar, okey, yang dah dihantar untuk OE kat sini, semua ni kita print. Semua kita cetak dan print. So, yang lengkap ke tak lengkap kita tak tahu lagi. Kita just print je semua yang dihantar dalam sistem ni, kita print. Kemudian yang mana tak lengkap, kita simpan. Yang mana lengkap, kita proses. Jadi bila proses kat sini print, kita ada kita dapati bahawa proses ni satu kosnya lebih besar lah, kos percetakan kan. Yang pertama kos percetakan. Proses printing kita nak banyak, kadang-kadang banyak yang reject kat sini. Jadi kos percetakan tu kos yang besar. Yang kedua ialah kat sini. Proses kerja mengikut markah. Kemudian untuk penilaian akhir pada VC. Pada 2017 dengan 2018, kita tak buat satu lagi step, iaitu presentation. Okay? Presentation daripada PTJ. Jadi bila tak ada presentation, ada kemungkinan apa yang nak disampaikan tak sampailah. Apa yang nak dibagi tahu dalam dokumen tu, panel tak dapat faham dan tak dapat menghayati. Tu mungkin akan memberi efek. Jadi bila kita review balik, kita dapati satu, untuk jadi lebih efisien, kita perlu buang proses
mencetak ni. Yang kedua, kita perlu tambah satu lagi step, itu kita buat untuk presentation. Jadi bila yang ni yang lama, so yang ni kalau kita tengok tadi, nombor 5 lah kajian awalan. Kita dah tengok, kita nilai dan kita evaluate. Kemudian kita tambah baik. Bila kita tambah baik, yang ni yang sekarang. Okey, yang sekarang ialah semua proses kita buat dalam talian. Okey, dalam talian. So yang proses tadi, yang tadi kita cetak tadi, so semua sama. So yang kita cetak sekarang ni, aktiviti penilaian pertama semua ni, kita tak perlu cetak, kita buat dalam online saja. Bila kita buat dalam online, kos-kos untuk mencetak tu dah tak ada kan. Kos-kos untuk mencetak tu tak ada. Jadi sebab tu sekarang ni, kalau dulu saya ingat bengkel sebelum ni, ada yang soalan yang tanya pasal sama ada kena digital ataupun tak perlu digital. Kalau saya secara personalnya, saya rasa untuk OE tak semestinya buat digital. Tetapi dalam sekarang ni, keadaan sekarang ni, kita dapati bahawa proses digital tu sekurang-kurangnya dapat menjimatkan kos percetakan. Kan? Jadi kalau tak nak buat pun boleh, tapi kalau kita dah dapat kurangkan satu portion percetakan, kenapa kita tak nak digital kan? Okay. Jadi kat sini kita dapat kurangkan untuk buat online. Sama juga kat sini, semua ni kita buat secara online. So bila kita buat secara online, kita dapat kurangkan kos percetakan. Yang seterusnya, kita tambah satu lagi. Untuk yang kita tambah ialah pembentangan akhir. Okay. Bila kita tambah proses kat sini, okay, ada beberapa yang isu yang panel yang tak faham dalam dokumen tersebut, panel boleh dapat penjelasan dia kat sini. Jadi panel tak tertanya-tanya dan juga PTJ dapat terangkan dengan lebih jelas lagi. So yang ni target kita ialah untuk kepuasan lah, untuk kepuasan pelanggan dan jadi lebih efisien lagi. Jadi penilaian dia lebih jelas. Tapi kalau kita perhatikan kat sini dalam proses ni, kalau kita tengok proses kat sini, proses dia makin bertambah. Jumlah hari dia kan. Jumlah hari dia daripada, kalau kita tengok tadi, jumlah hari dia 13 hari bekerja. So sekarang ni, jumlah hari dia akan meningkat jadi 17 hari. So dia meningkat 4 hari proses tu daripada biasa. Yang ni kita nak tunjukkan, kita pilih yang ni sebab kita nak tunjukkan bahawa walaupun salah satu daripada 5 tadi, daripada 5 yang awal tadi, tak semestinya kalau kita nak jimatkan kos, mesti jimatkan masa, mesti nak jimatkan tenaga. Tak semestinya macam tu. Boleh jadi dalam ni pelanggan lebih berpuas hati, tapi masa dia meningkat. Okay. Dalam masa yang sama kat sini, bila kita buat dalam talian, dia boleh dapat jimatkan kos bahan, tapi masa dia meningkat lah. Masa dia meningkat. Tak semestinya kita nak capai ke 5-5 tersebut. Tak semestinya kita nak capai ke 5-5 tersebut. Tapi dalam pelaporan nak kena masuk semua elemen-elemen tersebut, kita kena buat reporting. Kita kena buat reporting, masukkan evidence dan juga masukkan tanda tangan lah, endorsement. Okay. Okay, saya rasa yang tu saja untuk presentation saya untuk siri 1. Yang lain-lain tu kita akan buat untuk yang siri yang seterusnya lah. Okay. Terima kasih saya ucapkan. Kalau ada soalan boleh bertanya. Nanti kita akan tengok. Kalau saya tak boleh jawab, insya-Allah Dr. Razul, Azma, Dr. Nik boleh jawab. Macam saya kata, macam Dr. Nik bagi tahu tadi lah, saya ni sharing saja. Okey. Kefahaman dia saya rasa audio ni lebih hebat lagi ni. Kita tengok pada komen contoh impak. Okey, impak kita tengok tadi. Impak ni ialah impak pada yang ni lah. Kita nak tengok kepentingan kat sini. Kita nak tengok sama ada, okey, dari penambahbaikan kita, macam mana prestasi meningkat, macam mana kepuasan pelanggan ni. Okey. Kita nak tengok kat situ. Okey.
Assalamualaikum Dr. Syarul. Boleh tanya soalan? Boleh. Boleh terus. Dr. Syarul, saya Dr. Shima daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Saya nak bertanya berkenaan dengan proses yang kita boleh register di dalam OPIR kan. Sekiranya pihak fakulti kita dah bangunkan satu sistem, tetapi sistem yang sama, di dalam sistem tersebut ada banyak proses. Boleh ke kita namakan sistem tu dan proses yang berlainan yang didaftar berbeza di dalam OPIR? Proses yang sama untuk macam mana boleh bagi Macam ni, contoh terus ya? Dr. Syarul, kita ada satu sistem di mana sistem ni kita namakan sebagai Research, Innovation, Industry, Community Information System lah, RIS. Okay, di dalam sistem ini digunakan oleh dua unit yang berbeza, iaitu unit bahagian Research dan Innovation dan unit ICANN. Right? So dalam unit Research and Innovation, kita ada banyak proses, itu proses pelaporan MyRA, proses pelaporan laporan denominator berpotensi. Okay, dalam unit ICANN pun kita ada beberapa proses yang digunakan, kebanyakannya adalah bagi pihak pentadbir dan dia punya penyelaras untuk mengeluarkan laporan-laporan yang lebih cepat lah compare untuk dia dapatkan dari segi cek dengan secara manual proses tu. Okay, jadi bila kita masuk di dalam untuk OE ni, kalau kita register, sebab sekarang ni apa yang telah dibuat hanya register satu nama sistem tu sahaja. Tapi dalam sistem tu ada banyak proses. Adakah kita boleh register sistem yang sama sebab berproses yang berlainan, kita registerkan berbeza di dalam OPIR? Maksudnya satu sistem ABM RIS tapi proses pelaporan MyRA itu satu. Okey. Boleh faham ke Dr. Syarul? Okey. So dalam tu ada banyak, tapi dalam satu sistem lah. Ada banyak pelaporan lah dalam tu kan. Dalam tu. Okey, tapi kalau kita tengok pada carta alih dia berbeza-beza kan? Betul. Carta alih dia akan berbeza-beza sebab pelaporan output at the end tu adalah benda yang berbeza kan? Adalah berbeza. Betul. Okey, jadi saya rasa boleh, tapi saya kena tanya Dr. Nik lah dulu nanti. Okey? Tapi saya rasa boleh sebab yang kita nak tambah ialah proses dia. Betul. Jadi walaupun dalam satu sistem yang sama, integration dia ada beberapa proses yang dah di-integrate dalam satu sistem kan. Jadi prosesnya ialah kita tengok pada output. Kita tengok pada output, proses 1, proses 2, proses 3. So carta alihnya berbeza-beza. Betul. Dan juga outputnya berbeza. Cuma sistem dia saja sama. Ya. Sistem dia saja sama. Jadi saya rasa boleh untuk kita daftarkan bergantung pada proses. Bergantung pada proses yang berbeza. Okey, itu yang saya boleh nak daftar yang berbeza. sebab sebelum ni apa yang saya lihat yang kita dah join yang OE yang lepas, kita daftar dalam bentuk sistem. Tetapi dalam sistem ada banyak beza dan saya dapati masalah bagi ahli pasukan bila mereka nak bentangkan flow chart tu. Betul. Sebab dia berbeza-beza, macam mana kita nak combine different modul. So kita hanya fokus pada satu modul sajalah. So saya nampak kat situ. Ada modul tu kita tak adalah kita nak tunjukkan sebab dia besar kan. Betul. Saya tengok kat sini sebab kalau kita fokus pada sistem, dia akan jadi satu. Kalau kita fokus pada proses, dia akan jadi banyak. Ya, itu yang saya nak tanya. Sebab itu apa yang saya nampak lah. Sebab kita pelaporan kat sini ialah kita pelaporan proses kerja. Jadi boleh walaupun satu je sistem tapi prosesnya banyak yang guna sistem yang sama. So bolehlah masuk. Maksudnya bila kita register dalam OPIR adalah nama sistem dan kita highlight modul apa. Maksud modul yang di sini adalah proses apa yang kita proses nak, apa yang gunakan sistem tu. Boleh. Tapi nanti saya akan dapat bagi feedback balik lah kalau Dr. Nik kata tak boleh. Tapi untuk setakat ni kalau saya faham sebab kita mendaftar pada proses kerja. Jadi proses kerja yang berlainan walaupun gunakan sistem yang sama tapi proses input tu lain, output je lain. So bolehlah sebenarnya untuk didaftarkan secara berlainan. Mungkin kami nak dapatkan feedback tu later sekiranya boleh. Inka boleh beri penjelasan lebih jelas. Confirmkan. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Shima. Ada lagi soalan? Kalau ada yang belum clear, belum jelas, yang perlukan penjelasan. Dr. Syarul minta maaf saya tanya lagi soalan. Boleh. Dr. Shima juga ni.
Ini berkenaan dengan bila ada salah satu proses bila bercerita tentang pelanggan kan. Sebab OE ni dia punya fokus adalah lebih kepada dia lihat kepada laporan survey yang pelanggan, measure on proses yang baru dan juga proses yang lama. Tetapi ada sistem proses kita banyak menumpukan kepada pentadbir yang menggunakan. Tapi instead of yang kalau kita cerita tentang pelanggan ni, kalau konteks yang pelanggan dalam PTJ kita ada pensyarah kan. Pensyarah tak berapa suka nak guna benda-benda yang digital. Benda-benda ni, dia meremehkan ni, dia tak suka. Apa sahaja kita buat pun walaupun kita dah simplify the process, dia memang tak suka. So jadi susah kita nak dapatkan survey pelanggan. Adakah boleh dibenarkan macam kita hanya menumpukan kepada berapa user yang utama tu. Maksud saya di sini, menyiapkan sistem yang dibina tu, kita nak memudahkan kerja pentadbir, maknanya unit-unit yang tertentu untuk mereka keluarkan pelaporan, nak buat analytics dan nak lihat data analytics for them to improve dia punya strategic planning in future. That's the thing yang kita fokus banyak lah yang dalam bawah saya punya sistem-sistem yang saya bawah unit saya lah untuk kami bangunkan bagi kegunaan pentadbir-pentadbir di dalam PTJ saya. So macam mana tu? Adakah pihak Incal untuk OE ni hanya fokus yang jumlah pelanggan yang besar ataupun pelanggan yang kecil pun? Pengguna utamanya adalah staff ke pentadbir? Kita ada berapa sistem ya. Ada sistem, kalau untuk yang student kita tak ada masalah lah. Sebab student memang guna dan kita boleh dapat feedback, kepuasan di situ. Kita ada juga sistem yang di mana kita buat untuk kegunaan pentadbir di sini, maksud saya adalah kita ada unit-unit tertentu yang di mana sebelum ni mereka terpaksa buat laporan secara manual dan bila mereka nak buat analytics semua tu pun adalah secara manual menggunakan Excel. Jadi bila kita bangunkan sistem, mereka boleh buat data analytics pun through the system. Diorang hanya klik-klik dan dapat laporan dari segi bentuk graf dan apa-apa yang berkenaan lah. Jadi pengguna di situ adalah pentadbir di unit-unit tertentu. Contohnya unit akademik, unit research innovation, unit ICANN. Jumlah user di situ tak ramai, iaitu mungkin timbalan dekan dan dia punya penyelaras dia. Itu maksud saya. Bila kita nak buat satisfaction punya tu adalah penggunanya tak ramai. Penggunanya mungkin 10 orang, mungkin less than 10. Untuk pelanggan kat sini ialah semua pengguna lah. Semua pengguna. Kita ambil kalau less than 10 pun, kalau memang 10 tu ialah penggunanya, so why not, boleh je masukkan. Nampak tak? Maksudnya saya ialah, katakanlah memang sistem tu digunakan oleh 8 orang je. Ataupun 10 orang sahaja. Okay. Dan feedbacknya daripada 10 tu, so dari segi numbers ramai tapi dari segi percentage-nya ialah tinggi kan? Okey, itu yang saya masukkan. So kalau penggunanya memang 10 orang tu, walaupun numbers-nya ialah 10, tapi percentage pelanggannya ialah tu dah kira 100% daripada output. Okey, itu yang saya nak tanya, adakah dari segi kuantiti ataupun yang main user tu sebenarnya? Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah kalau ada lagi, macam saya bagi tahu lah tadi awal-awal tu, ini macam saya ni macam FIP kan. So kalau saya insyaAllah kalau boleh jawab saya jawab lah. Kalau tak ada saya bagi tahu nanti kita akan forward kepada yang lebih atas lagi. Dr. Nick. Kalau Dr. Nick tak boleh jawab, nanti dia akan forward ke yang lain-lain lagi lah. Okey, insyaAllah ada soalan? Kalau tak ada boleh tulis pun tak apa. Sebab kalau tengok kat sini, apa yang saya tengok ialah ada dari segi pelaporan lah, dari segi pelaporan dalam OP punya sistem. Okey. Kalau kita tengok, semua ada penambahbaikan. Semua ada penambahbaikan. Okey, yang pertama sekali yang kata dari segi pemakahan lah. Okey, dari segi pemakahan, penambahbaikan yang kita perhatikan. Yang pertama yang macam saya bagi tahu tadi ialah yang didaftarkan bukan proses kerja. Yang didaftarkan bukan proses kerja. Sampai 2019 pun ada lagi yang bukan mendaftar proses kerja. Sebab apa? Dia ambil daripada KIK punya produk tu dimasukkan kat situ. So jadi kalau bukan proses kerja, bukan kata benda tu tak bagus, tapi bukan platform untuk OE. Bukan platform untuk OE. Yang kedua ialah data-data yang dimasukkan, dokumen yang dimasukkan tanpa tanda tangan daripada
HOD ataupun ketua PTJ. Okey. Jadi tanda tangan ketua PTJ itu penting. Kalau saya tengok FBM tu memang sentiasa semua ada tanda tangan kan. Okey. Yang lain-lain tu, yang tu tak ada tanda tangan. Okay. Yang ketiga ialah proses penilaian tu dia tak tunjukkan improvement. Dia fokus pada, kalau kita tengok pada fokus satu je. Dia tak tunjukkan yang lain-lain. Kalau dia fokus pada penyempatan masa, dia tak tunjukkan kos. Dia tak tunjukkan yang lain. Kos macam saya kata tadi, mungkin tak jimat kos, mungkin tak jimat masa. Tapi kita perlu pelaporan semua. Yang keempat ialah proses penambahbaikan tu tak ada sebelum dan selepas. Tak ada sebelum dan selepas. Jadi kita tak nampak lah proses dia penambahbaikan. Okay. Jadi dokumen untuk support penambahbaikan tu yang kita perlu tengok juga. Macam kalau tengok tadi slide saya tadi, kalau kita nak tunjukkan bahawa online tu lebih yang current ni, yang online tu lebih pendek, kita boleh je tulis masa tu satu hari. Daripada 17 tu jadi 12. Tapi benda tu benda yang tak betul kan? So kita nak tengok, walaupun kalau kita tengok tadi perbezaan antara online dan bukan, walaupun online tu dah jadi 17 hari berbanding dengan sebelum ni, tapi kita fokus pada penambahbaikan dari segi untuk penjimatan kos dan juga kita tambah proses supaya semua lebih faham. Okey, dengan boleh buat pemetangan. So kat situ yang kita perlu tengok lah, Okey, ada lagi. Yang keempat saya tengok untuk dalam pelaporan tersebut, saya rasa ramai yang rasa susah untuk daftar ni sebab dia fikirkan dia kena buat proses. Sebenarnya macam saya bagi tahu awal, kita tak perlu buat proses. Kita tambah baik proses yang dah ada ni. Sama ada nak tambah baik tu kita buat digital ke, buat sistem ke, ataupun kita boleh buat manual pun boleh. Jadi benda tu ada tambah baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, sama ada menjimatkan kos, jimatkan masa, jimatkan bahan. So kat situ yang kita nak tengok. Okey. Jadi kalau kita perhatikan semua kita tak perlu cari-cari pun proses pun. Semua benda yang kita buat mesti ada proses. Dalam PTJ kita, apa yang kita buat mesti ada proses dia. So kita boleh ambil mana-mana proses yang bila kita discuss, kita kata proses ni sama ada proses ni prioritinya. Yang tak priority tu kita akan buat boleh, tapi kita akan buat tahun depan. So kita akan buat priority dulu supaya impact dia boleh nampak. Kita boleh nampak. Kalau kita ambil mana-mana je, kita boleh ambil mana-mana, boleh, tapi nanti kesan dia kita susahlah nak nampak kan? Susahlah nampak. Sama juga kalau proses tu dah tambah baik semua, mungkin dah jimat masa, dah jimat semua dah. Kan? Kalau kita dah proses tu. So kalau proses tu dah peringkatnya, proses tu dah ditambah baik beberapa kali, dah tambah banyak kali, mungkin dah sampai optimum dah, jimat masa, jimat kos dan sebagainya, mungkin kepuasan pelanggan saja meningkat. Atau prestasi saja meningkat pun boleh jadi. Kalau proses tu masih lagi peringkat awal untuk kita, sebab proses dia dynamic kan, iteratif, boleh sentiasa prosesnya continuous tambah baik dia. Proses dia tambah baik. Yang susahnya bila kita fikir proses ni, kita nak tukar proses ke digital. Tak semestinya lah. Sebab tu kita akan jadi sangkut tu, kita tak boleh buat. Sebelum kita digitalkan, kita tambah baik dulu proses tu. Bila dah ada yang tambah baik, kita just digitalkan lah. Tapi saya perhatikan memang semua ni bagus lah. Saya yang kena belajar daripada semua yang hadir hari ni. Sebab apa, saya tengok proses tu memang meningkat. Kan pendaftaran yang masuk dalam pun meningkat. Kan? Cuma saya rasa detailing tu pada benda tu yang kita boleh improve. Kan? Sebab apa? Sebab kita fokus pada pelaporan janji kita hantar kan. Kita fokus pada macam mana kita nak tingkatkan. Sebab kita yang guna proses tu, kalau proses tu ditambah baik, yang dapat benefitnya kita. Sebab tu kalau kita boleh laksanakan pada PTJ pada peringkat PTJ sahaja, so insya-Allah lah bila kita kumpulkan lebih senang kan.
kita kumpulkan lebih senang. Okay, kita ada banyak, mungkin ada komen-komen daripada yang hadir hari ni. Mungkin ada apa-apa. Okay, kita ada ramai ni. Kita ada ramai. Okay, Dr. Shima dah ada. Cik Elias, mungkin ada nak komen? Kalau ada pertanyaan mengenai OP pun saya rasa boleh kot kita jawab sama-sama kat sini. Boleh, boleh. Dr. Azmah ada? Boleh. Kalau ada masalah dalam OP, pendaftaran, macam mana nak isu, boleh bagi tahu. So, kalau ada masalah OP, masalah macam mana nak isi, boleh bagi tahu sekarang lah. Kita boleh tunjukkan macam mana nak isi. Azmah boleh? Ya, boleh. InsyaAllah kita akan bantu. Ada, kalau tak ada kita mungkin soalan tu disimpan untuk Dr. Nick kot. Slide tak apa, nanti kita bagi. Okay. Sebab slide-slide tu pun kita ambil daripada ni semua dah tahu dah. Kan? Cuma kita nak implement je saya rasa. Apa yang penting sekarang ni ialah kita nak tengok penambahbaikan supaya kita dapat kongsi lah sama-sama yang macam mana dengan orang lain. Banyak proses yang kita rasa kita sama kan, tapi bila kita share semua nanti proses yang sama cuma implementationnya berbeza-beza kan. Jadi kalau satu proses tu nanti kita dah bagus, nanti orang lain boleh guna. Yang tu yang kita nak tengok juga. Proses yang sama yang boleh orang lain copy kita punya proses untuk improve di PTJ-nya. Assalamualaikum Dr. Syahrul. Waalaikumsalam. Ya. Saya daripada IPSIS, Dr. Khalila. Ya. Okey, kita ada a few proses yang kita dah buat penambahbaikan dan untuk kita update dan operate ataupun akan diguna pakai, kita adakah sebaik-baiknya kita buat ni dulu ke, patent copyright dulu ke? Macam mana? Adakah ada dia punya impact dia tu lagi bagus? Azmah ada komen? Maksud doktor hasil daripada penambahbaikan proses tu ke? Okey, kita ada katakan kita buat penambahbaikan proses dan kita buat macam satu sistem proses tu dan sebelum kita diguna pakai ataupun berkongsi bersamalah, perlu tak kita proceed dengan copyright dulu? Ya, sebenarnya semasa untuk aktiviti penilaian memang item tersebut dia ada copyright semua tu memang kita ambil sebagai bonus ataupun dikira dalam markah penilaian. Jadi jika terdapat satu proses ataupun sistem yang dah dapat copyright dah daftar dengan IRMI ya. So benda tu kita boleh masukkan dekat dalam sistem OP, dia punya evidence. Jadi pada ketika panel buat penilaian, dia akan melihat sejauh mana proses kerja itu diterima pakai dan dibuat copyright dan benda tu memang ada evidence dalam tu dan di situ boleh dapat markah semasa penilaian nanti. Okey, faham. Okey, terima kasih Puan Zima. Okay, ni ada soalan Azmah. Ada maksimum ke dalam description tu, appeal tu? Kalau untuk description tu dekat dalam sistem OPID, setakat ni kami boleh masukkan dalam 100 words. Yang selebih tu boleh masukkan sebagai attachment evidence. Okay, ada yang lain? Sebab OP semua saya rasa Azmah, Ila, Dr. Azul boleh respon. InsyaAllah kalau tak ada saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu ke Azmah? Dah tak ada soalannya? So kalau tak ada saya rasa kita berhenti kat sini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam busy hujung semester ni. Minggu dah akhir semester ni pun dapat luangkan masa. So terima kasih banyak-banyak. Harapnya selepas ni lebih clear, lebih faham dan boleh isi banyak-banyak untuk dalam ni. Kalau paling kurang pun bentuk tim untuk nak tambah baik. Okay, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. So insyaAllah kita jumpa lagi. Supaya nanti mungkin saya lebih lama lebih faham sikit kot. Lebih mahir lah. Saya nak tazkirah dengan macam Dr. Ni tu level lain lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
Okey, terima kasih Dr. Syarul. Terima kasih kepada semua peserta dan telah setia mengikuti kursus kita pada hari ini. Jangan lupa masukkan nombor staf di ruangan di pautan Google Form yang saya sediakan sebab nanti saya akan key in dalam jam latihan. Dan jangan lupa juga untuk menjawab survey monkey juga melalui pautan yang telah disediakan sebab saya tengok setakat ni hanya baru 20 orang sahaja yang menjawab. Sebenarnya survey ini sangat penting untuk kami sendiri menambah baik aktiviti latihan yang dianjurkan oleh pihak INCA. Jadi sebarang soalan, jika ada soalan yang masa tengah daftar sistem tu, tengah daftar proses tu ada masalah sistem ke, boleh diajukan dalam grup WhatsApp OE trainer. Saya rasa semua orang memang dah ada dalam grup tu. Kalau ada masalah nak tanya ke apa-apa soalan pun boleh diajukan dalam grup WhatsApp tu ataupun boleh hubungi saya sendiri lah ataupun Dr. Syarul atau mana-mana Dr. Nik pun boleh. InsyaAllah sebaiknya kami akan bantu untuk memastikan aktiviti OE di PTJ akan berjalan dengan baik dan memberi impak bukan sahaja kepada fakulti malah kepada UiTM secara keseluruhannya. Jadi Alhamdulillah setakat ini sahaja. Semoga semua OE trainer dan KUK pun ada juga dapat melaksanakan OE sebelum penghujung Disember 2020 sebab kami akan membuat penilaian dan seterusnya akan menganjurkan simposium kecemerlangan operasi pada tahun hadapan. Itu sahaja dari kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.